أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Taharati, hadza Kitab Taharah. Ini ialah kitab pada menyatakan at-taharah makna bersuci. Qala al-kitabu lughatan masdaru kataba. Bermula perkataan Alkitab itu pada bahasanya ialah masdar kepada fa'il madinya ialah kataba. Idza khatta bil qalami, kata kataba itu makna dianya tafsir. Idza khatta bil qalami, apabila menggarislah seorang itu dengan qalam, maknahu ad-dam. Dan makna Alkitab itu ialah ad-dam, makna menghimpunkan. Itu dari sudut bahasanya. Wastilahan, dan pada istilah ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin wa fusil ghaliban. Pada istilahnya pula, kitab Alkitab itu ialah nama bagi satu perhimpunan, satu kumpulan yang tertentu, satu perhimpunan, satu jumlah yang tertentu daripada ilmu. Mana perhimpunan ilmu-ilmu. Mustamilatin, yang melengkapilah ia jumlah mukhtasatin saat itu ala abwabin, di atas abwab beberapa bab, wa fusulin, dan juga fasal-fasal ghaliban pada ghalibnya lagu itulah. Maksudnya satu jumlah mukhtasar maknanya makna kitabun, makna di bawah kitab itu dia ada mengandungi istimal abwab, makna bab. Di bawah maksudnya apabila dibuat taksim. Dalam kitab itu apabila ada taksim, pembahagian, maka dia buat maknanya makna babum, makna bab. Kemudian bila ada taksim yang lebih, tanwihnya maknanya lebih, makna seterusnya itu makna dibuat dengan fasal-fasal ghaliban pada ghalibnya. Qala wa taharatu bil fathi, taharah masdaru. Ini baca tahara ataupun tahura boleh. Jadi masdar madhi dia tahara bi fathil ha'i. Hal kaunhi maqru'an bi fathil ha'. Hal keadaan tahara saat itu baca dia tu dengan fathahkan ha wa dhammiha, dan dhammah ka makna tahura. Wa huwa lughatan, dan iaitu maknanya at-taharah ini. Taharah ini pada bahasanya ialah an-nazafatu, makna bersih. Wal khulusu, dan lepas minal adana, bersih dan lepas daripada adnas, mana cemar-cemar. Hissiyatan, hissiyah ada ia. Hissiyatan, mana hissiyatan, mana hissi.
Hissi maksudnya ma yudraku bi ihda hawasil khams. Mana hisyah, mana benda yang zahir. Yang zahir itu masuk benda yang boleh diihsas dengan salah satu daripada hawasil khams. Mana dengan hasah, boleh diihsas, boleh diidrak, boleh didapatkan akan dia dengan mana-mana salah satu daripada panca indera, nama dia hisyah. Manakala anjasi, seperti segala najis-najis, itu perkara yang boleh didapati dengan hasah. Maksudnya boleh dapat lihat dia, warnanya, boleh orang panggil rasa, dan boleh kecap, mana boleh kecap. Maka itu semua tu dia masuk dalam hisiyatan atau ma'nawiyatan, ataupun al-adnas itu, yang dikatakan cemar-cemar itu boleh saja maknawiyatan, dalam bentuk maknawiyah, makna. Mana misalnya kalau uyubi, seperti uyub, segala aib-aib daripada perangai-perangai yang tidak baik, mana perangai huduh, maknanya panggil sifat mazmumah, seperti dengki, itu aib. Dengki, kedeku, itu dia panggil adnas, cemar, kokotore, kokotore yang bahasa maknawiyah, yang berada di hati. Tapi maknanya maklum, al-ma'ruf, bahasanya kitab fiqh ini dia tidak nak cara tu, cuma nak ayat kata adnas itu boleh saja hissiyah, boleh saja maknawiyah. Jadi maknawiyah tu mau belajar, paling tidak pun kitab penawar bagi hati. Wa syar'an, dan pada syaraknya tusta'malu bimakna zawil man'in. Pada syarak tusta'malu digunakan perkataan taharah ini dengan makna menghilangkan man'in, menghilangkan tergoheh, menghilangkan tergoheh. Menghilangkan tergoheh mana? Al-mutarattibi, yang terjadilah al-man'i itu alal hadati wal khabathi, yang terjadi di atas hadas dan juga khabath. Khabath itu makna najis. Jadi terteguh berlakunya al-man'i itu, terjadinya man'i itu di atas hadas dan juga khabath. Apa dia terteguh? Terteguh semaya, terteguh tawaf umpamanya. Jadi taharah tu maksudnya hilang ke teguh tu. Tu. Hilang ke apa dia? Tak boleh semaya. Tak boleh tu hilang ke tak dia tu. Tak tu mana-mana ainnya. Buat tak tu jadi boleh lah. Tu hilang teguhan dia. Itu satu istimal. Wa bi ma'nal fa'lil mawdu'i lidzalika. Dan ada juga istimal perkataan at-taharah ini dengan makna perbuatan. Perbuatan yang dihantarkan bagi demikian itu. Demikian zawalil man'i itu. Perbuatan apa dia? Perbuatan kita menghilangkan. Maknanya orang panggil menghilangkan makna man'i itu. Perbuatan itulah yang dikatakan sebagai taharah. Wa ala ma ya'umul masnuna min dalika, dan di atas bara dan itla ataupun tusta'malu. Ini bermakna alal hadathi wal, dan diistimalkan juga dia di atas bara yang maratayilah, ia makna yang jadi umumlah dia akan segala yang sunat-sunat min dalika, daripada demikian makna dawil man'i sat tu. Jadi fatu'arrafu 'alal akhiri bi annaha, maka dibuat takriflah di atas yang terakhir itu. Takrif itu alama ya'umul masnuna min zalika tu. Makna dibuat takrif di atas yang terakhir itu bi annaha, bahasanya at-taharah. Jadi kalau kita mengambil makna taharah itu dengan makna yang terakhir daripada tiga istimal tadi, maka maknanya takrifnya akan berbunyi bi annaha, dengan bahawasanya bahasa at-taharah itu ialah raf'u hadatsin. Tu yang syamil, mana takrif yang jami' dia bagi. Takrif yang jami' dengan iktibarkan makna istimal yang ketiga tadi, iaitu bi annaha, dengan bahawasanya at-taharah itu ialah raf'u hadatsin, mengangkatkan hadas. Mengangkatkan hadas, yang mana hadas itu sendiri pun adalah suatu benda yang mana iktibari. Jadi au izalatu najasin ataupun najisin, ataupun maknanya menghilangkan atau kadar raf'un bi annaha, dengan bahawasanya taharah tu ialah menghilangkan najis, mengangkatkan hadas ataupun menghilangkan najis,
au ma fi ma'nahuma, ataupun barang yang pada makna keduanya nya hadas dan juga najis. Nah, wa ala suratihima, dan di atas wa ala ma wa ala suratihima, dan wa ala, dan di atas istimal kata perkataan taharah tu juga ialah di atas surah. Mana surah, mana rupa bagi keduanya hadas dan juga najis ni. Qala wa yuradu bima fi ma'nahuma, dan dikehendaki dengan barang yang pada makna keduanya hadas dan juga khabas itu, makna najis itu maknanya makna kata rafu hadasin dan izalatun najasin tu. Pada makna mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Pada makna kedua raf'i hadatsin atau izalatin najasin tu. Klik kepada maknanya raf'i hadatsin atau izalatin najasin. Jadi murad dianya dikehendaki dengan barang pada makna keduanya, makna mengangkat ke hadas. Dia bukan mengangkat ke hadas, tapi pada makna mengangkat ke hadas. Begitu juga makna izalatun najasin, pada makna menghilangkan najis. Maksudnya dia tidak memenuhi kriteria mengangkat ke hadas. Begitu maksud dia. Maksudnya rupa dia tu tak boleh, dia tidak ada maknanya kriteria mengangkat hadas tu dia panggil tidak sempurna. Tapi nak kata tidak langsung tu tidak juga. Ada sikit-sikit rupa mengangkat ke hadas. Maka itu dia panggil pada maknanya. Maksud ada juga sikit-sikit rupa dia tu. Rupa mengangkat ke hadas. Seumpamanya ialah boleh semaya. Ada boleh semaya tu bermakna terangkatlah hadas. Tidaklah terangkat hadas juga tu. Itu maksudnya ialah pada makna keduanya. Maksudnya dia tidak lengkap menyempurnakan makna terangkat hadas, tetapi ada juga sikit-sikit makna dia. Makna mengangkat hadas itu. Apa dia yang orang panggil pada makna keduanya? Iaitulah mengangkat hadas pada rupa pada makna mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Makna fi makna wa yuradu bima fi maknahuma at-tayammum, akan tayamum. Jadi tayamum itu pada rupa ataupun pada makna mengangkat hadas. Wal arsalul masnunatu, dan segala mandi-mandi yang sunnah. Itu mengangkat rupa, mengangkat makna pada makna mengangkat hadas. Wa tajdidul wudu'i, dan memperbaharukan wudu yang belum lagi habis lagi digunakan, maksud tak batal lagi wudu, jadi tak jadikan setelah diistimalkan sekali umpamanya. Wal ghuslatu at-thaniyatu, basuhan yang kedua itu bukan mengangkat hadas. Wasalisatu, dan yang ketiga tapi dia tu pada makna keduanya. Wa mashul udhuni wal madmadatu, dan menyapu telinga dan juga berkumur. Itu tidak mengangkat ke hadas sebab perkara itu sunat. Wa taharatul mustahadati, dan taharah bersuci orang yang mustahadah. Orang yang mustahadah pada menghilangkan najis. Yang keluar itu maknanya tidak menepati kata dia tu suci benar-benar daripada najis. Izalatun najasah, tapi tak apalah, adalah makna sikit-sikit, bolehlah, sama-sama teman makna saya, tak apalah tu, ala berala lah. Maknanya ialah dikirakan maksudnya bolehlah untuk orang panggil dia tu sembahyang, kira suci daripada najis dah tu. Kira-kiranya tu. Wasil sul bauli, dan orang panggil ataf kada mustahadati sil bauli, yakni taharatu sil baul. Taharah orang yang sil baul. Tu. Jadi kalau menepati ciri-ciri orang panggil tiada najis langsung itu, makna tidaklah orang panggil sampai maksudnya dengan sebenarnya. Tapi rukhsah daripada syarak itu, kemudahan kepada hambanya, maka dimaafkan. Qala wa bada'a bi bayanil ma'il ladhi huwa al-aslu fi alatiha muftatihan bi ayatin dallatin alaih. Wa bada'a, dan memulakan oleh musannif bi bayanil ma'i, dengan menyatakan akan air mana alladhi huwa al-aslu, yang mana ia nyonya al-ma' itu adalah al-aslu, ialah asal fi alatiha, pada alat-alatnya, pada alatnya alat taharah.
Asal pada alat taharah ialah al-ma', ialah air. Yang lain itu adalah niyabah sahaja. Muftatihan, hal keadaan musannifnya memulakan, membukakan bi ayatin dengan suatu ayat dalatin menunjukkan alaihi di atasnya, menunjukkan di atasnya, di atas al-ma' sini. Tu. Yang nama al-ma' yang merupakan orang panggil alat yang paling utama dan asal kepada at-taharah. Faqala, maka berkata oleh musannif, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan daripada langit akan air yang boleh menyucikan. Ai mutahhiran, atau mana tahuran. Tahuran atau wazan fa'ulan. Mana tahuran itu maknanya ialah mutahhiran, mana boleh menyucikan, bukan setakat suci, bukan boleh menyucikan. Jadi kami turunkan daripada langit air yang boleh menyucikan. Qala yushtaratu liraf'il hadathi, disyaratkan bagi mengangkat hadas. Hadas mana? Alladhi huwal amrun, alladhi wal al-amru al-i'tibari, yang mana ianya al-hadas ini ialah al-amru al-i'tibari, ialah perkara yang dibangsa kepada kira-kira saja. Dia bukan benda yang maujud, yang maujudat tidak. Mana maksudnya, kalau sesuatu perkara yang maujud itu dia ada tanda-tanda dia. Dia ada dah kriteria dia. Jadi maksudnya hadas ini tidak memiliki kriteria, maknanya benda yang maujudat. Dan dia juga bukan makdumat, mana benda yang tak ada langsung, tidak juga. Dan dia bukan suatu hal, dia bukan ahwal, dia bukan ahwal. Jadi hadas ini adalah amrun i'tibari, perkara yang bangsa kepada kira-kira. Allazi yaqumu bil a'dha, yang dianya berdiri, maksudnya ada. Yang ada di anggota-anggota. Jadi amr maknanya hadas ini dia ada pada anggota-anggota wuduk tu dah. Sebab itu hikmahnya apa, mana yang namanya basuh sapu itu ialah pada anggota-anggota yang tertentu itu. Karena hikmahnya makna yang ada, mana hadas itu ialah makna yang ada pada anggota-anggota ini, itulah makna itu ialah makna menegahkan daripada semaya, tawaf dan juga menyentuh mushafil Quran. Jadi maka menegahlah ia al-hadas ini. Yang merupakan amrun i'tibari, yang berdiri, maksudnya yang ada dengan anggota itu min sihhati salati, daripada sahnya semaya. Hai sula murakhisa, sekira-kira tidak ada murakhis. Jadi kalau ada murakhis dianya maknanya sah juga. Murakhis ni perkara yang sabak kepada mentarkhis oleh syarak, memurahkan oleh syarak. Maka itu setengah daripada tasamuh, tolak ansur, toleransi makna syariat. Sehingga dalam keadaan tertentu, makna bila dah jadi sangat sempit keadaannya kepada al-amil, pada orang yang beramal untuk melakukan suatu amal, maka syarak membuka ruang untuk orang panggil kelonggaran kepada orang panggil syarat-syaratnya, dan juga segala perkara-perkara yang orang panggil adalah asas atau rukun. Jadi dengan sebab orang panggil adanya amrun i'tibar ini, iaitu hadas ini, menegahkan daripada sahnya semaya, itu pun sekira-kira tidak ada murakhis. Manakala ada murakhisnya, maka sah jugalah. Wan najasu bi fatihin nuni wal jimi. Najas itu ada juga makna lughah, makna najisun. Innamal musyrikuna najasun. Hanya saja orang musyrik itu adalah najas, makna najis. Wan najasu bi fathihin nuni hala kaunihi, hal keadaan najas itu makruhan dibaca akan dia dengan fathah, karena akan harfun nun wal jiming. Itu maknanya makna nun tu biasalah, makna jim biasanya yang ada bil kasri. Di sini maknanya jim pun makna fathah juga. Najas makna najasu. Wan najasu, apa dia najas ini? Wahwa an najasu ni mustakdzarun syar'an. Mustakdzar makna benda yang kotor, yang dibilang kotor, yang dibilang cemar pada syarak. Cemar pada syarak yamna'u, yang mana najas ini menegahkan min sihhati salati, juga sebagaimana hadas.
Sebagaimana ada yamna'u min sihhati solah, nah, begitulah juga mana najas juga ataupun najis itu juga boleh menegah daripada sihhati solati haitsu la murakhisa. Sekira-kira tidak ada perkara yang mentarkhiskan. Maksudnya Gabriel al-murakhis itu ialah as-sabab. Sabab kepada tarkhis. Sabab kepada tarkhisnya. Nah, sabab kepada tarkhisnya dia adalah maknanya kesusahan. Nah, tu. Ma'u mutlaqin. Nah, disyaratkan bagi nak menangkapkan hadas dan juga najis. Mengangkat najis, mana najis itu menghilangkan najis. Disyaratkan akan air mutlaq, ai istimaluhu, yakni menggunakan air mutlaq. Nah, qala wa kama yushtaratul ma'ul mutlaqu, ma'u mutlaqun, betul idafah mana ma'u mutlaqun, mana air yang mutlaq, mana sifat ma'u mutlaqun. Nah, istimaluhu maksudnya menggunakan akan dia akan ma'il mutlaqin. Wa kama yushtaratu al-ma'ul mutlaqu, sebagaimana disyaratkan akan air yang mutlaq lima dzukira, bagi barang yang telah tersebut. Bagi barang yang telah tersebut kemudian li raf'il hadathi wan najas, itu madzukira. Nah, jadi sebagaimana disyaratkan akan air yang mutlaq kerana ataupun bagi barang yang telah disebut akan dia akan itulah mana li raf'il hadasi wan najas ni yushtaratu likafati taharati, disyaratkan bagi sekalian taharah. Disyaratkan bagi sekalian taharah. Kok sani raf'il hadasi wan najas. Nah, bahkan disyaratkan juga bukan saja bagi raf'il hadas dan juga najas, bahkan disyaratkan juga air mutlaq itu bagi sekalian taharah. Walau sebab taharah itu sebagaimana yang telah ditakrifkan tadi, yang diambil daripada istimal yang ketiga itu, maksudnya dia melengkapi, maksudnya mengangkat hadas, meninggikan, dan juga segala masnun, mana basuhan-basuhan yang masnun, makna yang sunat. Mana walau al-mandubata, sekalipun adalah mana at-taharah itu ialah al-mandubata, ialah yang mandubah, yang disunatkan akan dia. Juga disyaratkan air mutlaq. Ini mentang-mentang ia sunat maka tak payah air mutlaq. Tidak. Maksudnya masih lagi kena dengan air mutlaq. Maknanya kalau kita tidak gunakan air mutlaq maka tidak sah, tak sah, tak dapat dah pahalanya. Tu. Kalau wudu'il mujaddadi, seperti air wudu yang ditajdidkan akan dia, pun juga dengan kena guna air mutlaq. Wa huwa ail ma'ul mutlaqu nih. Dan iaitu air mutlaq ni apa dia? Ma yaqa'u alaihi ismu ma'in, bare yang jatuhlah, berlakulah di atasnya, di atas ma'nya itu oleh nama air. Orang panggil air. Air ma yutlaqu alaihi, bare yang diitlaqkan di atasnya, di atas bare itu inda ahli syar'i, di sisi ahli syar'i. Sisi orang panggil maknanya ahli syar'i, fi urfihim, pada uruf mereka itu ahli syar'i. Maknanya ialah air, orang panggil air. Tu. Maksud dengan itlaqkan dia. Dengan itlaq maksudnya dengan tidak takyid. Tu. Kalau gitu tafri'nya fa yakhrujul ma'ul musta'mal, maka keluarlah dengan kata al-ma'ul mutlaq itu ialah bimal mutlaq itu ialah al-ma'ul musta'malu, ialah air musta'mal. Maka air musta'mal itu tidak jatuh, tidak berlaku pada itlaq kandakan dia tu, tu makna ialah air, tu makna air musta'mal. Makna air musta'mal, makna air maknanya tidak lagi diitlaqkan. Wa yadkhulu, dan masuk. Sini terkeluarlah oleh air musta'mal daripada kata air mutlaq. Wa yadkhulul mutaghayyiru bima fi makarrih, dan masuklah juga dalam makna air mutlaq itu ialah air yang berubah. Air yang berubah bima fi makarrihi, dengan bare, yakni dengan benda yang ada pada makarrihi, makarril ma, tempat lalu air. Tempat lalu air itu misalnya di tepi sungai itu ada belege ke misalnya. Jadi maknanya dia berubah. Maka masih lagi orang panggil air mutlaq, diitlaqkan dia itu sebagai air juga. Tu.
Jadi sebab apa? Sebab itu orang panggil ma la yastaghni'an, perkara yang tak terkaya daripadanya, tak boleh nak mengelak. Nah, bila qaidin, kata ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin, barang yang jatuhlah di atasnya oleh nama air itu tanpa qaid. Jadi kalau ada qaid itu, makna itu tidaklah sawa'un kanal qaidu bil idafati koh, sama ada qaid itu adalah qaid itu dengan idafah. Jadi kalau yang ada qaid itu maknanya bukan air mutlak. Mutlak itu lepas daripada qaid. Mana misalnya orang panggil qaid itu dengan cara idafah, kama ilwardin, seperti air mawar. Mana air mawar itu diidafahkan, mana ma itu kepada wardi, makna kepada mawar. Tu. Jadi ma yang wardi tu maksudnya qaid. Ada qaid. Au bisafatin. Qaid itu sawa'un kanal qaid itu ialah bisifatin, dengan sifat. Mana misalnya kama indafiqin, seperti air yang terpancar-pancar. Itu dia panggil sifat, buat sifat kepada air. Mana qaid juga. Itu qaid dengan sifat. Au bila mi'ahdin, atau dengan lami maksud alif lam. Lam maksudnya al ataupun alif lam. Alif lam ahdi. Mana yang ahdi maksud lam yang sudah maklum pada zihin. Murak dengan murak dengan air itu apa dia? Kama fil hadisi, sebagaimana di dalam hadis, idza ra'atil ma'a, apabila melihat oleh perempuan itu akan air. Air apa tu? Air maniyah. Itu sudah maklum. Jadi tak adalah nak pergi orang panggil faham. Masa maknanya bila ditanya itu oleh mana muslimah lah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan itu, makna Nabi kata idza ra'atil ma'a, apabila melihatlah perempuan itu akan air. Jadi tidak difahami air itu ialah air teh ko, air milu ko, redik ko, tapi difahami ialah air mani, begitu. Sebab mana difahami daripada siyakil kalam, daripada alam cakapan tu dia bercara bab gapo dia. Fa kulli ma utliqa alaihi syar'an ma'un, maka tiap-tiap barang, yakni air lah barang yang diitlaqkan di atasnya, di atas ma itu syar'an pada syaratnya ma'un, apa saja air yang diitlaqkan di atasnya air, maksudnya air itlaq tu mana air saja-saja. Bukan nama dia air saja-saja, air. Yuqalu lahu mutlaqun, dikatalah baginya, dipanggillah baginya, bagi mak saat itu mutlaqun. Mana air mutlaq. Wa in quyida fi ba'dil ahyani, sekalipun makna ghayah pada kata kullu ma utliqa ala syar'an ma'un yuqalu lahu mutlaqun sani. Wa in quyida fi ba'dil ahyan, sekalipun dikaitkan pada setengah-setengah ketika. Ada juga kadang-kadang dikait juga. Mana misalnya li bayanil waqi', tapi qaid itu ialah untuk menyatakan waqi', amril waqi'. Mana misalnya kama il bahri, mana hakikat dia seperti air laut. Tapi dia panggil dalam sistem kitab lain, makna kita macam kitab Matal Ain pun ada dak. Maksud dia panggil qaid yang sebegini, dia panggil qaid infikak. Munfakin, qaid yang munfak, munfak yang boleh bercerai. Yang boleh bercerai itu maksudnya tidak lazim. Jadi yang maknanya orang panggil yang menafikan makna air mutlak itu ialah qaid yang lazim. Lazim kena qaid tak dapat tidak. Makna kena qaid kata air teh. Kalau tidak difahami. Kalau kita kata air biasa-biasa, tu qaid juga okey, kita dah kata kalau air hot semua lah. Hot semua tu pun jadi kalau kata air saja orang tak faham. Kerana Allah hot skala tu lah. Hot skala tu pun qaid juga Itu dipanggil qaid yang lazim. Jadi kalau qaid dengan orang panggil air laut itu, dia panggil qaid yang mumfakin, yang boleh bercerai. Maksudnya ialah kalau kita tak qaid pun tak apa. Cuma kadang-kadang tu kena qaid. Ada masalahnya kena qaid juga. Tu. Kama il bahri, umpamanya ialah seperti air laut. Qalal fal mutaghayyiru bimustaghnan an, maka yang berubah, mana air yang berubah dengan suatu perkara yang terkayalah air itu daripada suatu tu.
Makna mukhalitin anhu, air yang berubah dengan suatu perkara yang terkaya air itu daripadanya, yang dikayakan air pada, maksudnya air itu makna tidak berhajat kepadanya. Maksudnya benda tu maknanya bukan benda yang tidak boleh dielok. Tu. Yang tidak terkaya tu maksudnya perkara yang tak boleh nak elok. Mana yang terkaya ni benda tu benda yang maksudnya mudah untuk orang panggil dijauhkan daripadanya. Bi khalitin tahirin. Mukhalitin tahirin. Bi mustaghna anhu, dengan yang terkaya anhu anil, dengan mustaghna anhu anil ma', anil ma', kembali kepada air. Mana al-mutaghayyir itu. Ini suatu. Jadi maka air yang berubah dengan suatu perkara yang terkaya benda tu daripada air. Tu. Seperti kita kata air teh. Apa jadi air teh ni? Kalau kita bubuh dalam air tu teh, jadi air teh lah. Pasal kalau kita tak bubuh, benda tu terkaya. Jadi mukhalitin tahirin, makna mukhalid. Mukhalid itu maksudnya benda yang tak boleh nak dibeza dah. Air dengan benda tu yang suci. Wa huwa mafhumum mutlaq. Dan dia itu kata al-mutaghayyir bi mustaghnahu itu ialah mafhum bagi kata mutlaq. Mana misal dia? Misal dia ka za'faranin, seperti za'faran, wa ma'il syajarin, dan air pokok kayu. Air pokok kayu. Air pokok kayu yang terbit daripada akarnya misalnya. Taghayyuran, yang akan sebagai berubah, yamna'u talaqa ismil ma'i, maknanya mana yang menegah, mana fal mutaghayyiru bi mustaghna anhu, kaza'faron umpamanya, air yang berubah dengan suatu perkara yang terkaya air itu daripadanya. Gitu. Bukan silap sana ni. Mana air itu terkaya daripada benda tu, terkaya air itu daripada tu. Mana orang panggil yang air itu terkaya daripada za'faron, seperti za'faron ataupun air pokok. Kata al-mutaghayyir saat itu taghayyuran akan sebagai berubah setara mana yamna'u itlaq qasmil ma'i, yang menegahkan itlaq nama air alaihi, di atasnya, di atas air itu. Limaza yamna'u itlaq qasmil ma'i li kasrati, kerana banyaknya orang panggil banyaknya apa nama mustaghnan anhu tu. Karena dia banyak, maka dia tu mengubahkan amanah berubah banyak, sehingga menegakkan itlaqkan nama air. Tu. Kalau begitu ghairu tahurin, tidak boleh menyucikan. Tidak boleh menyucikan maksudnya hilallah itlaqiyatul ma' di atas dirinya. Mana mengitlaqkan dia tu sebagai air mutlak tu makna hilang. Tu maknanya yang berubah dengan suatu benda yang terkaya air tu daripadanya. Seperti za'faron. Jadi makna dia jadi berubah tu dengan sebab kita dibubuh dalam. Kalau ma la yastaghni tu, tu lain. Ma la yastaghni anhu tu makna benda yang tak, air tu tak boleh nak mengelak. Kalau seumpama orang panggil tuhlab, apa tuhlab? Mana teratai kiamban yang ada di atas permukaan air. Kenapa? Kerana cepat dia pada kadar. Dulu tak apalah, mungkin kita mau atau orang pengen tulu pokok kadar duk orang panggil duk riba tangan je apa duk main atas batas-batas tali air botok licin. Lepas tu orang panggil permukaan air pun mungkin kita duk main kaki, duk main berenang, duk main mana tak dia naik lah learning maksudnya kerana orang panggil begitu dibiarkan jadi tak ada lah, tak ada nak cara orang. Jaga sekali adalah kita kelihatan itu makna dengan kehnya duduk cangkung buai, lepas tu dia ada pula. Tu bila dah banyak sangat tu hingga kalau air itu dah nak sama parah dengan batas tali air saat itu jadi yang tumbuh saat ini pun dia jadi orang panggil nak sama dengan batas tali itu, jadi bahaya juga. Karena kalau orang tahu dia ingat ko orang panggil maksudnya darat juga tu. Jadi kalau budak-budak bahaya dia ingat sebab budak-budak dia tak reti bergamuk dia kira rupuk juga misalnya nyobrong ke atas tu kelerai lah tu. Jadi maknanya tu hak tu dia panggil yang tak terkaya air daripadanya. Tak terkaya tu makna tak leh nak elok buai dia ada pula tu.
Tapi kalau untuk mukhalitin tahirin, mana yang dia tu mustaghni'an, maknanya yang dikayakan daripadanya. Yang dikayakan daripadanya, nah kalau mustaghnan anhu makna yang dikayakan daripadanya. Tu. Jadi kalau kita baca mustaghnan anhu yang dikayakan daripadanya, boleh juga. Nah, kalau mustaghnin itu kerana itu ada ya tu, kalau mustaghnin itu dia tidak ada alif tu ataupun mana ya tu. Jadi mustaghnin makna mustaghnan yang dikayakan daripadanya. Makna dia tak berhajat. Nah, itu ghairu tahurin, tidak boleh menyucikan. Maksudnya hilang itlaq dia tu. Sawa'un kana qalilan aw katiran. Sama saja adalah tu. Sama saja adalah maknanya tahur sana ni. Al-mutaghayyir sana. Sawa'un kana al-mutaghayyir makna qalilan aw katiran. Sedikit ataupun banyak. Nah, adapun yang banyak itu ialah taghayyur. Nah, taghayyur yang banyak itu dia menegahkan akan orang panggil itlaq ismil ma. Tu. Adapun mutaghayyir saat ni tak ada kira lah dia tu sikit ke banyak. Adapun at-taghayyur dia kena banyak. Barulah menegahkan tu. Taghayyur tu dia kena banyak. Nah, kalau tak banyak dia tidak akan menegahkan orang panggil itlaqkan air itu. Sebab dia panggil berubah yang sedikit itu dimaafkan. Tu. Adapun mutaghayyir saat ni tak ada kira sikit banyak lah dia nya. Mutaghayyir saat ni air saat ni tu sikit ke banyak tak ada kira lah. Tu. Tapi kalau taghayyur tu qaid dia kena banyak. Kalau taghayyur itu makna sedikit, dia tidak menjejaskan itlaqiyatil ma. Tu. Jadi maknanya sama ada sedikit ataupun banyak tu tak ada kira. Jadi mana dah sifatin mukhalitin kasawa'un kana qalilan aw katiran makna mutaghayyir sini. Fa in zala taghayyuruh, maka jika hilang oleh taghayyurnya, maksudnya dia berubah banyak. Nah, lepas tu taghayyur dia tu hilang. Dia jadi jernih semula umpamanya. Jadi ataupun dia panggil dia berkurangan sehingga taghayyur itu tidaklah banyak sangat sehingga tidaklah menegahkan itlaq ismil ma. Begitu. Maknanya taghayyur raja'a ila tahuriyati. Nescaya kembalilah oleh al-mutaghayyir sani ataupun air lah. Kembalilah air itu kepada tahuriyati. Tahuriyati ni keboleh menyuciannya. Keboleh mencucian. Kebolehan menyucinya. Tu. Tahuriyati maksudnya kebolehan menyuci. Tu. Boleh menyucinya. Tu. Jadi kemampuan untuk dia tu boleh menyuci. Jadi dia kembali kepada tahur. Maksud dia ada quwwah. Quwwah dia tu kembali semula. Quwwah tahuriyah tu makna kembali semula kepada dia. Apabila taghayyur itu sudah hilang. Jadi mana sesuatu yang berubah itu kalau dia kembali kepada orang panggil maknanya hak normal dia, hak asal dia, maka dia tu kekuatan yang hilang tu boleh kembali semula kepada dia. Nah. Jadi maknanya taghayyur mana perubahan yang banyak itu menyebabkan hilangnya quwwatut tahuriyah. Mana kekuatan untuk menyucikan. Yang tinggal hanya tahiriyah, mana kesuciannya saja. Nah, kesuciannya masih lagi terjaga. Kesuciannya masih terjaga sebab ini maknanya mukhalitin tahirin. Tu. Jadi orang panggil kesuciannya masih terjaga. Cuma tahuriyah dia itu hilang. Kualiti dia kurang lah. Dia panggil ni. Tu. Jadi kalau yang tahiriyah tu ada lagi kualiti dia. Maksudnya kita boleh makan, boleh manfaat lagi. Manfaat digunakan dia. Tapi bukan untuk bersuci. Tapi kalau dah hilang kedua-duanya, jadi tak adalah kualiti dia tu. Kalau dah jadi air najis, apa dah manfaatnya kepada kita? Tu. Jawab dia wak siram poho, orang panggil apa nak kubis lah. Wala yadurru taghayyurun yasirun. Tidak jadi mudarat kepada itlaqiyatil ma. Tidak jadi mudarat kepada keitlaq ke air itu, maksudnya air mutlak lah. Oleh taghayyurun yasirun, oleh berubah yang sedikit.
Mana berubah banyak sedikit tu macam mana maksudnya? Dia macam ni lah, macam orang pekwa ke. Ni. Orang pekwa tu makna dia buat air tu, air teh, obeng ko ataupun air sirap lah biasanya. Air sirap itu maknanya begitu sampai waktu petang air batunya mencair. Maka bila air batu mencair itu dia panggil sirap pun warna dia pun dah jadi merah tu pun tak berapa nampak merah lah mana Padahal kita minum pun manis pun tak ada dah. Rasa sirap pun tak ada dah. Jadi bolehlah kalau nak buat bakso kecil, nak buat seberok misalnya, nak ambil semaya takut bazir tu, cuak Selagi masih orang kata air sirap maksud orang kata air sirap tu dengan bahasanya iktibar lagi dia tu air sirap Maksud bagi orang yang tak tahu lah, kalau orang yang tahu dia buat dia kata air sirap tu, padahal sebenarnya bukan air sirap dah Jadi kalau minum kau orang yang tak tengok itu makna pada asalnya air sirap. Dia kata air gapo ni lagu ni lecah-lecah tak berasa kau satu bermakna dia tak. Itu maksudnya orang panggil satu cara orang panggil kita dabitkan mana bagaimana farq di antara hilangnya itlaqiyatil ma ataupun tidak tu. Dia nama ni penting mana tasmiyah, babil tasmiyah. Orang panggil air kodok, ndak air mutlak kodok tu. Jadi bila bab nama tu maksudnya dari segi sudut nama tu makna dia ada kriteria dia. Kayak supaya masalah orang panggil zakar yang terpotong, nak jumpa Jumpa tu batal kodok kita pergi dia jamuh dia tengoklah. Tasmiyah dia tu nama zakar lagi tunjuk kepada orang yang atau dalam kita beriah tu pun ada makna tumbuk-tumbuk zakar ni apa nak kerja tumbuk tak ada kira dah. Tumbuk-tumbuk kita handle kepada orang. Ni Gabriel ni. Tahu dia tak tahu kan. Jadi maksudnya mana benda tu maknanya sudah lagi orang panggil bukan rupa asalnya, tidak nama God tu lagi. Tu nama, dari segi nama tu dia ada kesan, ada peranan dia tu. Sepertilah kita kata penjenamaan, dia panggil babu tasmiyah. Penjenamaan suatu perkara tu mestilah menepati dengan piawaian dia mustawa dia Jadi kalau namanya pondok misalnya mestilah menepati, orang panggil kriteria orang panggil pengajian yang bersistemkan dengan sistem pondok. Mana nizabi pondok hanya memakai namanya saja tapi dalamannya tidak mengikuti orang panggil ruhi pondok maksudnya tu tu dia panggil menyamalah tu. Tu dia panggil babu tasmiyah tu biar munasabah kalau kita kata universiti dia ada standard dia kita panggil universiti ataupun kita ni kita nak buat diploma sendiri kan dia ada kriteria dia diploma level dia tu tu tak boleh orang panggil sembrono kita nak saja-saja kita nak kita ni keluarkan sijil diploma diploma tu secara mana tu. Yalah boleh dah kita buat begitu diiktiraf ataupun tidak tu. Jadi kalau berubah yang sedikit itu tidak menjadi mudarat, la yamna'ul isma, tidak meneguhkan akan nama air mutlaq tu. Macam kita duduk pondok masa kita duduk pondok dulu ada juga kadang-kadang jadi menziarahi pondok ni wa ITO Jadi dia kata korokub adalah korokub korokub tak rasa kau satu ni IT kau bergapo ni. Jadi boleh panggil IT dah kau dah sah tu. Hawa-hawa pere tak pere buat kecap pe pun manis tak manis tu. Boleh panggil IT kau dok sah tu. Jadi kalau orang tak panggil IT jadi air mutlak lagi lah. Sebab perubahannya ialah dengan qadar yang sangat sedikit. Wa kadzalika law syakka fi anna taghayyuruh, begitu juga la yadurru. Wa kadzalika mana la yadurru, law syakka atau syukka apa boleh juga. Law syakka kalau syaklah oleh seorang fi anna taghayyuruh, pada bahawa berubahnya alamat itu yasirun atau kathirun. Berubah banyak ke tidak nama dia tidak mudarat juga sebab asal dia ialah sikit dengan banyak ialah sikit asal dia mula-mula kita ni asal dia tak ada dengan ada makna tak ada. Lepas tu kalau ada sikit dulu, lepas tu jadi baru ke banyak tu. Jadi nak boleh jadi banyak tu dia mari dia datang daripada sedikit. Jadi bila kita syok tentai banyak bermakna dia tidak banyak. Maksudnya kita syok banyak. Jadi sedikit itu tidak syok. Sedikit itu tidak syok. Yang syoknya ialah, yang masyuknya ialah banyak tu. Memang berubah sikit tu memang berubah Berubah sikit memang berubah sikit. Berubah banyak tu. Yalah kalau berubah banyak ni sekarang ni.
Nak kata berubah sikit macam banyak, nak kata banyak macam sikit je ni. Tu makna duk syok lagu. Tak boleh nak jazam, tak boleh nak buat keputusan. Maka guna kaedahnya kalau mengikut kaedah, ialah maknanya orang panggil maknanya dikirakan sedikit. Maksudnya tidak mudarat. Wala yadurru juga fi taharati ma'un mutaghayyirun bi mukthin. Tidak jadi mudarat juga pada taharah air oleh air yang berubah, tapi berubah dia tu bi mukthin dengan sebab diam. Diamnya nama makna dia tu dia ada situ tu. Wa in fahusya at-taghayyuru, sekalipun kejilah oleh perubahannya. Keji tu makna berubah banyak. Sama ada bau kah, warna kah jadi warna hijau. Hijau betul-betul. Sekalipun masih lagi tidak mudarat sebab dia berubah tu bimuksin. Tu. Dengan duduk dia lama dia jadi berubah lah. Macam kita mulut kita lah. Bila kita tu tak makan, maknanya kita puasa tu makna tak makan tu dia jadi dia nak jadi mudah nak bang lah. Kita ada aktiviti wa in fahusya atau wayuru watinin atau kepada muksin. Jadi tidak mudarat juga pada taharah berubah dengan tin tanah lembek. Watuh bidamil ta'i dengan tuhlab, ada juga baca tuhlabin mana teratai bidamil ta dengan ta mengata wa bidamil lam tuhlubin wa fatihah dan juga fathahnya lam. Jadi lam boleh baca dua, tuhlubun, tuhlubin dan tuhlabin. Apa dia tuhlubin? Syai'un akhdaru. Boleh baca syai'un, boleh baca syai'in. Mana syai'un kita jadikan khabar bagi mutanna, iaitu wahwa tuhlab ni apa dia tuhlub ni? Tuhlub ataupun tuhlab ni apa dia? Syai'un akhdaru, suatu yang hijau, mana tumbuh hijau. Akhdar itu maksudnya ialah tumbuh hijau. Ya'lul ma'a, yang meninggikan mana akan air. Maksud meninggikan air, makna duduk atas air. Itu dipanggil meninggikan air. Kan orang panggil tuhlab mana teratai tu begitu. Dia tu terapung-apung, begitu. Terapung-apung di atas air. Tu. Terapun-apun di atas air. Begitu itu makna ya'lul ma'a, meninggi akan air. Min tolil mukti, daripada kerana lama muksi juga. Kerana teratai baik, kiamban baik, itu dah begitu lama duduk situ, makna dia air pun dia jadi berubah lah. Tu. Terkesan daripada jadi hak tu maknanya benda yang tidak terkaya air daripadanya. Wa kadza begitu juga la yadurru juga. La yadurru al mutaghayyiru bima fi makarrih. Jadi ada dah tadi atas kan sebagai contoh. Jadi begitu juga tidak mudarat al mutaghayyiru, air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya air. Air itu berubah dengan satu benda yang ada tempat lalu air. Air duk lalu kat tu jadi duk kena dia. Maka berubah wa mamarihi, makarihi tempat tetapnya, tempat tetap. Wa mamarihi dia tempat lalunya, tempat dia lalu. Misalnya contoh orang buat mana dia mana seperti atau kaki beritin. Gambar dia benda hok duduk pada tempat lalu, tempat tetap air tu. Kaki beritin seperti kibrit. Kibrit ni maknanya belege. Wa zirnikhin, zirnih ni ialah sejenis orang panggil racun ataupun racun tiku, makna hok ni asli lah. Apa nama bukan hok buat tenda ni daripada jenis kejadian zirnih. Walau masnu'an li islahil maqarri, sekalipun dia tu dijadikan dia tu untuk memperbaiki tempat lalu saat ni. Tu. Ialah tempat lalu air saat ni tu dibaiki nak buat comel nak buat malah jadi gutuk misalnya Jadi seperti kita kata apa dia batu tu lah, batu tu maknanya dibuat tebing lah kita kata untuk tempat lalu. Jadi air pun duk lalu duk kena dia tu. Jadi berubah air. Wa minhu, setengah daripada ma fi maqarrihi wa mamarihi, itu ialah al-jibsu. Al-jibsu maksudnya ialah kapur siming. Al-jibsu kapur siming.
wal jisu atau wal jasu, jasu. Juga makna sejenis kapur juga. Jenis-jenis kapur juga nih. Wal qatran makna tar. Nah, qatran makna tar. Itu di antara benda-benda yang ada pada tempat lalu air. Nih, tempat lalu air, tempat tetak air. Tu. Klorin ya, klorin tu dia panggil itu benda yang itu bukan makna bukan tempat lalu, bukan itu dia panggil benda yang kita bubuh. Nah, tu. Benda yang kita bubuh, dia selama mana walaupun orang sebut air orang tak sebut air klorin. Mana dia tu orang sebut masih air lagi tapi air bang klorin. Nah. Jadi tengoklah mana kalau terlalu kuat tu siapa orang panggil air klorin tu. Itu tak boleh lah. Itu benda yang tidak terkaya air daripadanya. Nah. Tapi maksudnya biasa orang sebut mana air tak sebut air klorin. Air berbang klorin. Nah, tu. Air yang dibubuh klorin. Nah. Jadi maknanya jumlah yang dibubuh itu maksudnya kalau tidak mengubahkan dari segi barang lah biasanya. Nah. Tidaklah dikatakan kuat sangat. Tu. Kata apalah. Qala musannifur rahimahullah taala wa kadza la yadurru juga fi taharah mutaghayyirun bi mujawirin tahirin. Maksudnya mukhalitin yang berubah dengan suatu perkara yang mujawir tahirin. Jadi kalau mujawir itu maknanya boleh dibezakan, boleh ditafsirkan, boleh ditafrik ini antara benda tu mujawir itu dengan air. Ka'udin wa duhnin. Seperti ud, kayu dan juga minyak. Walau mutayyabaini, kalipun dibuat tidaklah akan keduanya. Tu. Au biturabin ataupun mutayyib bi mujawirin tahirin ka'udin au biturabin atau kada mujawirin. Atau kada mujawirin. Mutaghayyirun biturabin dengan debu tanah berdebu. Debu tanah walau mustakmalan sekalipun debu tanah yang mustakmal. Debu tanah yang mustakmal. Jadi tidak mudarat pada taharah. Sebab maknanya ada debu tanah tu dia bukan jenis air. Jadi mustakmal itu pada mustakmal pemakaian pada tayamum maksudnya ialah mustakmal debu tu, debu tanah. Jadi kalau dia debu mustakmal dia bercampur dengan air tu, walaupun debu mustakmal itu tidak mengapa. Sebab dia jenis yang lain daripada dia tak sama macam air mustakmal bercampur dengan air tu. Ni makna debu mustakmal tu maknanya kalau dia tu campur dengan debu sama-sama debu. Tu tak boleh, itu jangan mudarat. Ni maknanya walau mustakmalan. Jadi walau mustakmalan tu juga la yadurru juga berubah dengan debu tanah. Turiha fihi dan yang ditohok, dicampur, ditoroh padanya pada air sekalipun. Tu. Maknanya la wakadza mana ka'udin au biturabin turiha fihi. Ammal mutaghayyiru biturabin tahubbu bihi ar-rihu fala khilaf. Saat itu dia ada khilaf lah. Wakadza tu isyarat kepada khilaf. Jadi kalau air yang berubah itu dengan debu tanah atau ada khilaf. Saat ini dia kata saat ini la yadurru. La yadurru tu iktibar kepada musannif kita ni. Jadi maksudnya tidak mudarat. Tapi ada yang mengatakan mudarat. Tu. Dengan debu tanah yang turiha fihi. Tapi kalau amal mutaghayyiru adapun air yang berubah biturabin tahubbu bihi berubah dengan debu tanah yang mertiuplah dengannya dengan debu tanah turab saat itu arrihu oleh angin fala khilafa maka tak ada khilaf fi adamid darari bihi. Tidak ada khilaf pada ketiadaan mudarat dengannya dengan turab tahubbu bihi arrihu. Hak saning turabin turiha fihi la yaduru itu khilafun fi. Maksudnya khilaf. Tapi kalau debu tanah yang ditiup oleh angin kena kepada masuk pada air itu berubah, hak tu tak ada khilaf kepada ada mudarar. Tidak mudarat pada itlaqiyatil ma'. Tu. Jadi kalau hak tahu debu tanah dalam air pun tidak mudarat. Tapi khilaf dah. Tu. Fatarhu qaidun li ijra'i maka taroh tu tahuk tu ialah qaid li ijra'il khilafi bagi nak memperlakukan khilaf. Tu. Apa musannif qaid dengan turiha fihi? Apa dia qaid dengan turiha fihi sebab dia nak memperlakukan khilaf. Bermakna kalau turiha fihi itu maksudnya khilaf pada mudarat dengan tak mudaratnya. Jadi kalau tidak ada toroh bermakna tak ada khilaf dah.
Maksudnya tidak debu tu dia jatuh. Jadi yang debu tu dia panggil masuk dalam air tu dengan sendiri apa dia? Contoh dia ialah angin yang membawa dia. Angin ketika angin begitu kuat, begitu debu itu makna bertebaran di udara, makna jatuh dia dalam air. Jadi maknanya itu seandainya maknanya dicampur, ditohokkan, dibubuh makna di dalam air itu, makna itu khilaf. Dari segi ada mudarar. Jadi bakpo musannif dia bawa dia kait dengan turiha fihi, itu ialah untuk ijra'il khilaf. Itu untuk memperlakukan khilaf. Kalau tidak, tak ada khilaf lah. Mana turab itu yang bercampur dengan air yang mengubahkan air itu makna tidak mudarat. Tu. Jadi yang jadi khilafnya kalau turiha fihi al-mustafadi biqaulihi fil azhar. Khilaf mana? Khilaf yang diambil faham dengan katanya musannif fil azhar. Bermaknanya la yadurutu fil azhar. Tu. Mana la yadurutu ialah fil azhar. Pihak daripada kata fil azhar bermakna khilaf. Mana kalau turiha fihi? Jadi maksudnya kalau tidak kait dengan turiha fihi, maksudnya tidak ada khilaf dah. Begitu. Wal mujawiru tu apa dia? Mujawir ni apa dia? Mujawir ma yumkinu fasluh. Mujawir itu ialah perkara yang mungkinlah oleh menceraikan akan dia, membezakan akan dia dengan air. Wal mukhalitu, mukhalit itu pula ma la yumkinu fasluh, barang yang tidak mungkin, tidak boleh oleh fasalnya. Fasalkan akan mukhalit anil ma' daripada air. Tak boleh nak fasal, tak boleh nak pisahkan. Seperti kita kata gula yang telah larut di dalam air. Mana boleh kita nak bezakan? Mana gula, mana? Tak boleh nak bayar. Tu dia panggil siapa orang kapuk. Oh, pandai dia mau air ni. Siapa malam. Padahal begitu berlaku ni. Manalah ada ni. Tapi kalau orang tino kat dia, begitulah kalau dipuji dia mudah sangat ni. Mana padahal memang. Mana tak 100 ni. Dia kita kucah agaknya 100 berlaku dah, 100 berlaku lah mani dia tu. Melangkah tak kucah agak mani bawah je dah. Tu. Mana wa yukrahu tanzihan, dimakruhkan akan sebagai makruh tanzihan. Makruh tanzihan biasa-biasa itulah. Makruh biasa itulah. Isti'malul ma'i al-musyammashi, oleh akan menggunakan air yang musyammas. Apa murad dengan air musyammas? Ambil daripada Syamsung dah. Air al-musakhani, al-ma'i wa yukra al-musakhanu bisyamsi, yang dipanaskan dengan matahari. Fil badani, kata makruh isti'mal itu ialah pada badan, pada tubuh badan. Tu. Jadi sebut kata pada tubuh badan, bermakna kalau pada kain ke berapa dak tu. Sebab ilah dia tu tidak ada tu. Kita tak kira kain tu nak jadi bala dengan sebab air musyammas tidak tu misalnya. Walau fi ghairi taharah, sekalipun pada bukan taharah, mandi biasa-biasa saja. Bukan nak ambil air semaya, bukan mandi wajib, bukan mandi sunat bukan makna wudu sunat untuk kita mandi ataupun untuk basuh, orang panggil kemaluan kita selepas daripada kita kotak ajak misalnya kerana itu makna taharah tu. Jadi walaupun bukan pada taharah sekalipun makruh juga. Maka kita faham dah daripada sini bila dia kata dia bukan berkaitan dengan taharah lah. Dia berkaitan dengan suatu mudarat yang wujud padanya. Tu. Ka aklin wa syurbin, minum air musyammas tu pun makruh juga. Ataupun ka aklin makan dan juga minum. Innama bisyarti an yakuna dzalika, hanya saja dengan syarat bahawa adalah demikian itu. Demikian kata mana makruh ma'il musyammas ini biqatrin harin, dengan negeri yang panas. Negeri yang panas yang ada musim panas, kal Hijazi, seperti negeri Hijaz. Hijaz, Mekah dan Madinah panas ni pada musim panas lah. Dia kalau kita Malaysia ni, Asia Tenggara kita ni dia panggil negara yang iklim sederhana sebab kita itu tengoklah, kerana kita yang dekat dengan khatul istiwa, maka iklim dia akan jadi sederhana. Dia tidak akan jadi ekstrim, tidak jadi melampau. Kalau panas pun tidaklah panas melampau.
Tapi kalau yang zaman kita sekarang ni jadi panas sangat-sangat tu, dia adalah sebab-sebab yang lain. Tu. Jadi pada di negeri yang panas kali jazi, dia syarat dia lagi pula, satunya biqatarin harin fi ina'in muntabi'in, dan pada bekas yang menerima pukul. Yang menerima pukul tu boleh kita bentukkan dia dengan katuk dengan tukul, atau menerima tukul. Ghairin naqdaini, yang lain daripada naqdain, emas dan perak. Sebab apa? Jadi emas dengan perak muntabi'in juga boleh dibentuk. Tu muntabi'in tu makna boleh dibentuk. Makna dipanaskan macam besi. Besi bila dipanaskan dia jadi lembut, maka kita boleh bentukkan dia. Emas perak boleh juga. Tapi diistisnakan emas perak, sebab emas perak ni dia ada imum yang sangat tinggi. Mana dia ada kualiti. Dia orang panggil, yalah makna tu yang jadikan sepertilah kita kata berlian bergapo begitu dia buat kajian. Dia panggil apa dia punya sel dia tu apa dia panggil, maknanya sel dia tu lah, bukan sel benda hidup. Maknanya benda dia panggil apa, komi-komi dia tu maknanya dia mantap. Partikel dia panggil. Partikel dia. Mana juzuk-juzuk dia tu maknanya juzuk-juzuk yang paling kecil dia terikat dengan begitu mantap molek. Maka dengan kepanasan itu begitu mengambil masa yang lama untuk nak mencairkan dia. Tapi maksudnya walau panas mana kepanasan yang agak lebih tinggi berbanding dengan besi. Ini maksudnya kalau dia terkena cahaya matahari dengan panas itu, begitu partikel dia tu makna tidaklah jadi boleh jadi keluar daripada zat dia tu. Begitu. Jadi wa an yustamala, tiga syarat yang ketiga, wa an yustamala fi hali hararatih, dan bahawa diistimalkan dia pada ketika panasnya. Maksud kalau itu air musyammas pada permulaannya, tetapi lama lepas tu dia pun sejuk dah, pun tidak mengapa. Jadi kita faham lah, maksudnya bila dia sejuk, maksudnya benda-benda yang jadi mudarat itu jadi hilang. Tu. Wa ghairul ma'i minal ma'i'ati kal ma'i, yang selain daripada air, daripada semua jenis-jenis cair adalah seperti air. Jadi wa yukrahu aidan, dimakruhkan juga istimalu syadidil maskhunah as-sukhunati. Jadi selain dia, maksudnya ialah pada perkara yang sebut, maksudnya kalau benda selain daripada air pun kalulah, maksudnya begitu ada makna serupa ni lah. Dan kalau musyammas itu bukan air musyam, mana ma'i begitu maknanya dia tidak baik jugalah untuk orang kesihatan. Tu. Dia bakpo matahari, dia ada lah sifat-sifat dia. Bagaimana kalau air yang dipanaskan itu panas, kalau dipanah dengan api itu dia lain pula kepanasan itu dari segi mudaratnya. Mana panah air yang panas kita nak guna tak boleh, mana mudarat dengan sebab dia panas. Tapi yang air musyammas ini dia ada huraian dia bakpo tapi di sini ada kedok. Maksudnya ialah kerana benda tu juzuk-juzuk dia yang terkecil itu makna begitu boleh orang panggil memberi mudarat kepada kita. Jadi dia harus kalma wa yukrahu aidan istimalu syadidil sukhunah. Dimakruhkan juga istimal air yang bersangat panas, wal burudah juga bersangat sejuk. Jadi sebab kata istimal ini ayu istimal lah, maknanya mana-mana ayat istimalin, mana-mana istimal lah. Tu. Jadi kalau bersangat panas jadi mudarat, bersangat sejuk pun juga. Wal ma'ul qalilul musta'malu fi fardhi taharah, air yang sedikit yang mustakmal pada fardhi taharah, en hadasin, pada fardu mana taharah daripada hadas, mana air yang fardu taharah, mana air yang pertama, basuhan yang pertama pada mengangkat ke hadas, mana ambil air semaya umpamanya. Mana orang panggil mustakmal fi fardhi salah atau taharah, kal ghuslatil ula, seperti basuhan yang pertama. Kila kata kil wa naqalaha wa nafliha, dan sunatnya sunat taharah ataf kata. Hak sani kila betul dah kila. Kila kata kil pula ada sambung. Jadi kalau sani hak tidak kil tu maksudnya fardhu taharah saja
Jadi air yang sikit yang mustakmal pada fardhu taharah, kila wa nafliha, itu kata kil, dia pulak, dia sambung pulak. Dia pakai masuk selalu. Kata kil maknanya dan sunatnya sunat taharah. Sunat taharah tu mana? Kal ghuslati tsaniyati wa tsalitsati wal wudu'il mujaddadi. Seperti air basuhan yang kedua. Air basuh atau air yang telah digunakan untuk basuhan yang kedua, yang ketiga, dan air wudu yang ditajdidkan itu ghairu tahurin fil jadid. Tidak boleh menyucikan pada kaul yang jadid. Jadi hak sani hak kila, hak tidak kila tu masuk kalau air yang nafli taharah itu masih lagi tahur. Jadi makna ghair tahurin untuk nafliyatu untuk kil saja. Kil fil jadid. Bal tahirun faqad, bahkan dia adalah tahir sahaja. Jadi air yang mustakmal pada fardu taharah tu tak ada khilaf. Pada fardu taharah memang dia tu ghair tahur, tak boleh menyucikan. Tetapi kalau naflu taharah, kalau digunakan air yang mustakmal pada naflu taharah, itu makna khilaf. Kil mengatakan ghairu tahurin juga. La'annahu ghairu mutlaqin, kerana dia bukan mutlak doh. Kerana bahasanya ma'il mustakmal fi fardhi taharah ataupun kila wa nafliha sani. Itu makna bukan mutlak. Wa sayatil ma'ul mustakmalu fi ghusli ataupun ghusli najasati. Lagi akan datang air mustakmal pada membasuh najasah, yang lain beza. Itu maknanya kalau air najasah itu maknanya dia ditakdirkan dia punya berubah tak berubahnya. Itu sayati bayan dia kenyataannya. Wal muradu bil fardi, yang dikehendaki dengan kata fardu tu mala budda minhu, barang yang tak dapat tidak daripada mah. Kalau gitu tafriqnya tafriq daripada kata murad fayashmalu ma'awudu'in hanafiyin, ma'awudu'i hanafiyin, maka dia melengkapi air wudu orang Hanafi. Bila niatin orang Hanafi yang dia tak niat, sebab orang mana mazhab Hanafi maknanya tidak wajib niat apa-apa ibadat sekalipun, hanya sunat saja. Jadi ihtimalnya dia niat juga, tapi kalau dia tak niat pun tak ada apalah. Wasabiyin, sabiyin pun maknanya kalaupun dia niat pun maknanya mana tidak jadi maknanya murad dengan fardu itu tak dapat, maka melengkapilah. Sini idla buddha, kerana tak dapat tidak lisihati salatihima, bagi nak mengesahkan semaya keduanya Hanafiyin sini dan juga Sabiyin sini min wudu'in, daripada wudu. Wa fil qadimi annahu mutahhirun, dan pada qaul yang qadim bahawasanya maknanya mana makna nafliha tu dia maksudnya mustakmalul al-qalil mustakmal itu adalah mutahhir. Itu maknanya boleh menyucikan lagi, itu pada qaul yang qadim. Fa in jumi'a, maka jika dihimpunkan al-mustakmalu fa balagha kullataini, maka cukuplah sampailah dua kala. Hipung pun air yang mustakmal sani sama-sama air mustakmal. Sama-sama air mana himpun dia kena jadi yang menjadikan dia jadi tahur itu ialah bahannya. Tu cukup dua kala. Fa balagha kullataini fatahurun, maka jadi menyucilah dia fil asahi, pada qaulnya asah, pada wajah yang asah mana wajah lah. Wal ma'u madama mutaraddidan 'alal mahli la yathbutu lahu hukmul isti'mal. Air, bermula air selama mana duduk berpergi mari di atas tepak. Di atas tepak mana di tangan kita ko itu la yathbutu, tidak sabitlah lahu baginya, bagi ma'il mana mutaraddidan sani, mutaraddid sani hukmul isti'mal, oleh hukum isti'mal. Maksudnya itu bukan air mustakmal lagi. Falau nawa junubun, itu makna tafriq dengan membuat masalah berdasarkan kepada kenyataan ini. Jadi falau nawa junubun, kalau maniatlah oleh orang yang berjunub. Junubun lil mufrad wal muthanna wal jam'i.
Junubun itu semua daripada kalimah yang orang panggil yang unik lah. Tu antaranya. Mana junubun dia tak ada junuban ni, tak ada. Jadi junubun mana orang yang berjunub. Maka kalau meniatlah oleh orang yang berjunub raf'al janabati, dia niat mengangkat hadas, mengangkat janabah. Kata niat mengangkat janabah sini walau qabla tamamil ingrimasi, sekalipun sebelum sempurna ingrimas, tenggelam ataupun selai tangan itu misalnya. Fi ma'in qalilin, pada air yang sedikit. Tak cukup 2 kolah. Selai tangan tak ada sempurna. Selai tangan itu makna dia niat mengangkat hadas besar. Ajza'ahul ghuslu fi bih, nescaya memadai akan dia al-junub san itu oleh mandi dengannya, dengan ma'in qalilin sani fi dzalikal hadasi, pada demikian itu hadas wa ghairihi, dan lainnya lain daripada dzalikal hadas. Jadi makna hadas tu dan juga lain daripada hadas tu. Walau min ghairi jinsih, sekalipun ghairuhu tu, walau kana ghairuhu tu min ghairi jinsih, daripada bukan jenisnya, jenis hadas tu sekalipun. Tu. Qala wala tanjusu kullatal ma'i, wala tanjusu, tidak jadi najis. Wala tanjusu tidak jadi najis kullatal ma'i, oleh 2 kolah air, bimulaqati najasin, dengan sebab bisababi mulaqati najasin, dengan sebab bertemu akan najis, jamidin au ma'i'in, sama ada orang panggil jamid ke najis yang jamid, ataupun yang ma'i', yang beku ataupun yang cair. Semata-mata mulaqat, semata-mata bertemu tu tidak menajiskan dia. Walau syakka fi kaunihi kullatain, kalau syak oleh seorang pada keadaan alma itu kullataini, 2 kolah ke ataupun kurang, wa waqa'at fihi najasatun, dia jatuhlah padanya pada alma sana air yang disyakkan, adakah dia sampai 2 kolah atau tidak, jatuh najis, la tunajjisuhu, nescaya tidak menajislah oleh najasah ini akan dia akan air. Jadi maksudnya semata-mata jatuh tidak berubah lah. Karena dikirakan maksudnya mana dia syak sani ni. Akulana warakan fihi najasatun la tunajjisu. Fa in ghayyarahu ay ghayyara najasu al-mulaqi al-ma'a, maka jika mengubahlah oleh ia ghayyarahu ay gharun najas ni akan fa in ghayyarahu, jika mengubahlah oleh dia ni ay al-mulaqi al-ma'a kullatal ma'a, yang mana? Fa in ghayyarahu fa najasun. Jadi sini wala tanjusu kullatal ma'i mulaqati najasun, mulaqin najasin, maka jika ghayyarahu, betul dah betul. Betul dah. Fa in ghayyarahu, maka jika mengubahlah ia ai ghayyara an-najasu. Jadi kembali mana? Fa in ghayyarahu, maka jika mengubahlah ia akan dia. Ini ayat tafsir mereka tu. Ayat arti ghayyara najasu al-mulaqi itu al-ma'a. Jika mengubahlah oleh najis yang bertemu al-ma'a akan air sat ni. Allazi balagha kullataini, yang sampailah alma itu 2 kolah, fa najasun, fa huwa najasun, maka ianya jadi najis. Jadi kalau mengubah. Jadi kalau tak mengubah tak ada apalah. Walau kana taghayyuru yasiron, sekali walau dan jika adalah berubah itu ialah sedikit.
sekalipun sekalipun goyoh sebab ini najis, ini najis. Walau kana taghayyuru yasiran, sekalipun adalah at-taghayyur itu makna sedikit. Jadi najasun juga, makna najis juga. Jadi hubub yang banyak tu ialah mukhalid tahirin kan. Tu yang menghilangkan itlaqiyatul ma. Ini masalah najis yang lain. Jadi walau bitakdir, sekalipun dengan cara takdir fi najasil ladzi yuwafiqul ma'a fi sifatih. Dan sekalipun dengan kata berubah tu ialah pada takdir. Dengan cara takdir sahaja. Ini goyoh. Goyoh mana walau kana taghayyur yasiran, iaitu goyoh yang pertama. Goyoh yang kedua walau bitakbir, dan sekalipun at-taghayyur itu ialah dengan cara takdir fi najasi, pada najis alladzi, pada masalah najis. Mana takdir ni pada pria fi najasi, yakni pada masalah najis allazi yuwafiqul ma'a, yang dia tu muwafaqah akan air fi sifati, pada sifatnya. Maksudnya ialah pada sifat air mutlak itulah. Mana najis yang telah kehilangan segala sifat-sifat dia. Bau najis, warna najis, dan kecapan najis sudah hilang, maka dia tu muwafaqah dengan sifat air. Seperti air kencing yang sudah hilang segala sifat-sifat dia, maka perlu ditakdirkan dia panggil taghayyur dia. Tu. Dia kalau berubah sikit pun dia kira mudarat dah. Tu. Sebab ini makna najis. Kabaulin in qata'at, seperti air kencing yang telah terputus raihatuhu. Baunya telah terputus, maksud tak ada bau, hacing. Fayufradu mukhalifan lah. Maka ditakdirkan akan makna taghayyur itu makna mukhalifan lahu, yang menyalahi baginya. Bagi yang menyalahi baginya, bagi air kecil sana. Fi aghlazis sifati, pada yang seberat-berat sifat. Maksud sifat apa dia? Sifat maknanya baunya. Mana kita takdirkan, kita bandingkan, kita andaikan perubahan itu berdasar perubahan air itu dengan meletakkan kuantiti atau kadar yang sama, daripada orang panggil suatu yang sifatnya ekstrim, orang panggil. Maksud dari sudut warnanya, dari sudut rasanya, dan juga dari sudut kecapannya. Berbeza amal al-muqaddar pada mukhalitin tahirin ke. Tapi tak ada sebut atas tadi. Jadi kalau yang berubah dengan sebab suatu mukhalid yang tahir, maka ditakdirkan. Dia ada juga kes mana muqaddar yang ditakdirkan, itu dia takdir dengan mukhalif yang sederhana. Sebab benda-benda suci. Jadi kalau yang bercampur dengan najis ini, yang najis itu sudah muwafaqah sifatnya dengan air mutlak, maka perubahan pada zahirnya memang tidak berlaku. Tapi sebenarnya dia berlaku secara takdiri. Maka perlu ditakdir. Takdir itu dengan sifat-sifat yang ekstrim, panggil sifat yang aghlaz. Yang aghlaz itu pada laum, cari sesuatu yang aghlaz, sifat yang seperti kalau kita kata ke warna gak nilo. Nilo kan hanya setitik saja itu, dia dah jadi begitu kesannya. Tu. Jadi mengambilkan qadar nilo itu dengan qadar orang panggil najis itu banyak mana. Kemudian diteskan kepada air itu berubah ke tidak. Kalau nil hibri seperti air dakwah. Lah warna dakwah. Oh dakwah gak? Mana dakwah agak sikit je. Mana dia kuat. Itu dipanggil aghlaz. Jangan ambil sifat yang sederhana. Wa ta'mil khali. Khali makna rasa cuka. Cuka pun kuat. Dia punya kecapan dia. Kalau kecapan mana ambil cukup. Warihil miski, dan bau misk, maknanya kasturi. Kasturi yang betul tu. Fa'in zala taghayyuruh binafsih, maka jika hilang oleh taghayyurnya air itu dengan sendiriannya air. Bagaimana? Ka'anzala, seperti hilang taghayyur sani bitulil mukthih, dengan lama diamnya. Au bima'in, ataupun dengan air indhamma ilaih,
yang terhimpun kepadanya. Walau najasan atau najisan sekalipun, air najis sekalipun. Air najis man air yang kena najis. Najis man air yang kena najis. Toharo ataupun tohuro, boleh baca toharo tu tohuro. Jadi bila dah berubah tagayur, saat ni berubah tagayur, hilang tagayur. Kalau berubah tagayur jadi semampu pula berubah. Jadi hilang tagayur. Biar hilang tagayur itu jadi tahuro ataupun taharo bi fathil ha'i afsahu min dhammiha. Fathahkan ha taharo lebih fasih daripada dhammahnya. Ha tu. Au zala tagayuru bi miskin, ataupun hilang tagayurnya itu dengan kasturi wa za'faran, dan juga za'faran fala yathuru, tidak jadi bersih. Sebab apa? Dia beza. Dia kalau dia hilang dengan sendirinya itu jadi bersih ni. Jadi kalau hilang dengan miski atau za'faran, dia bukan hilang, tidak diyakinkan hilang. Orang panggil sifat-sifat najis ni. Kerana boleh saja maknanya terlindung, orang panggil sifat najis itu oleh kekuatan misk, bau. Dari segi bau najis itu hilang dengan sebab kuatnya bau miski ni ataupun za'faran. Tu. Jadi dia bukan hilang. Macam beginilah kita ni bau busung tu, kita bau busung, kita pakai wangian Jadi kita pakai wangian itu tidak tahaku hilang bau busung tu. Dia hanya terlindung oleh sebab kekuatan wangian saat ni. Berbeza kalau kita basuh, cucikan dia hilang dah bau busuk sana ni. Maka tidak tahakuk, hilang, orang panggil perubahan, orang panggil maknanya air itu dengan sebab najis saat ni. Bukan itu boleh jadi dia terselindung. Tu. Fala yatuhuru wa kadza la yatuhuru, lagi tu juga tidak suci idza waqa'a fihi, apabila jatuh padanya pada al-ma' sani turabun. Wa kadza mana turabun mana waqa'a fihi mana turabun wa jissun. Jissun ni makna batu, kapur seming. Wa jissun ay ma yubna bihi wa yutla. Barang yang dibenakan dengannya wa yutla, dan yutla bakar dibakar. Wa kasru jimihi afsahu, kasrahkan jimnya jisun, itu adalah afsah min fathih, makna jasim, makna jasim. Wa huwa aljiru, gabriel aljisu ni aljiru, jiru ni ialah kapu lah, kapu. Wal jabsu man sama lah. Di kapu siming. Fil azhar, itu isyarat mana pada azhar. Tapi perkataan wa kaza gitu itu pun sudah memberi isyar, namanya khilaf. Fa in safa al ma'u, maka jika jadi jernihlah oleh air, wala taghayyura fihi, dan tidak ada perubahan pada ma', taharo huwa wa turabu, nescaya jadi sucilah air itu dan juga tanah, ma'u serta air itu. Pakok tanah pun jadi suci juga. Wa dunahuma ay al-ma'u dunal kullataini. Wa dunihima yang jusu bil mulaqatis kadlah. Allah subhanahu wa ta'ala. Alamun bisawab.